Okey, sampai mana itu? Okey, sampai sini ya. Okey. Jadi ada beberapa cara lah sebenarnya kan untuk cari nilai gradient ni, M, kecerunan. Boleh saja melalui cara susunan kan. Cara susunan apa equation tu, straight line equation. Kalau kita susun balik kepada bentuk apa general equation straight line, kita can be able to detect the value of M and so C. That is the idea, but we have another way too. We can use formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay. Other than that, if you know the intercept of both axes, then we can use this formula. Okay. So depend on which situation. Okay. Each situation they have their own way to find the whatever you need to find. So follow along. This my test 9.1c. Do you want to do this, or have you done this? Dah buat dah kot. Dah buat dah. So got no problem. Tak tahu. Okay, never mind. If so, then let's do 4. Try it. Let's see if you know how to use this all the formula. Try answer 4. Do it now, all of you. Try. If you can, then we can move along to the next subtopic. If you cannot, then I need to spend a little time for this for this test. So 3 minutes should be enough. 3 minutes. What is the value of H? What is H here? Set, cikgu, set. Okay. You got 5 minit lah. 5 minit. H sama dengan 2. Soalan 2. 2 sama dengan 2. Ni H equal to 2. Okay. Anybody else? Yes, You 2. got 2. Yes. So what is the idea? How do Gradient ni pasti sama. Masukkan H tu dekat dalam 2x tambah 3y tu. Okay. Kosong ni? Kosong tu masuk dekat x. Okay, bagus. Okay. So we substitute this x to this x and this h to this y. And then you know what? You do algebra lah kan? Do algebra transfer until you get the value of h. That's the idea. Oh yeah, wait a minute. Since this point also on this equation, on this equation, so means that if you substitute this coordinate to this 2, will you get the same h? Will you get the same value of h, that is 2, if you use this equation? Try it.
Why not? You must try it. Okay? Try it. Will you get the same? H equal to 2. Are you done? Yes. Okay. So, Dapat 2. okay. That is the idea. No matter how many straight line passing the point, it means that we can use whatever the line is, whatever the line is, as long as it passing through the point. Okay. Now, find me the value of k. 0. Ya. Sebab dia duduk dekat origin. 0 is for x. Remember, when we got intercept on x-axis, we cannot give the reading of x. We need to give the reading the opposite axis, that is y. Okay. So, k here, intercept on x-axis, you cannot tell that k is 0 because 0 is represent x. Okay. Represent y. So we want to. So this k here should represent the value of x. Not the value of y. Once we call this intercept, x-intercept, means that we need to mention the value of x. And this for this axis, y, if we got intercept, y-intercept means that we need to give the reading of y. Okay. The one that you just did, Afifah, is the value of y on this x-intercept. You're supposed to give the reading of x, not y. Okay. Now find me the value of x. Anyone else? 2. 2. It even sound unlogical, you know. 2. Positive 2. How come positive be at the left side of 0? It's supposed to be negative, which one? Which one is which one? Negatif 2. Negative 2. How do you get negative 2? Tukarkan positif jadi negatif. Hai. Tukarkan positif jadi negatif pula. Lepas pada garisan, cikgu. Lo, you have no idea how to get this value. No. Pada duduk belah kiri. Macam mana kamu boleh cari nilai ni? Titik ni, H. Kenapa tak buat yang sama pada titik ni? Cuba kamu pasang koordinat. Titik ni. Okey. Cuba pasang. 2, 0. 2. Let's say kita tak tahu 2. Let's say x. X. Okay. We still don't know x. Lepas tu, tapi yang nilai y kita dah pastilah kan berapa? 0. Kosong. Kan titik ni sama dengan titik ni. Kamu boleh cari nilai h melalui kosong ni. Awak tak boleh cari nilai x melalui y kosong ni. Bubuhlah dalam. Pasal titik ini dilalui oleh line ini kan. Oh, yang masukkan yang tu dalam equation tu. Itulah idea yang kamu kena dapat. Kamu tak dapat idea lagu tu. Ya ampun. Slow. Slow. Kamu Cikgu. lewat tadi. Saya buat matematik. Cikgu tak faham.
Tengok. Macam mana ini? Macam mana nak bantu Afifah? Ni kan yang Y sama dengan X tambah 2 tu kan. Dia punya koordinat dia X kosong. Masukkan X kosong dalam equation Y sama dengan X tambah 2. Jadi Y tu kosong. Y yang equation tu gantikan dengan kosong. Jadi kosong sama dengan X tambah 2. Lepas tu beralgebra X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2 sebab dia dah pindah ke kiri. Faham tak Fifa? Faham kot. Ha. Itulah cikgu. Hei, susah ni. Yang lain Cikgu faham? banyak Aida faham? Aida, Madiha, Syamimi. Cikgu tu dah tulis. Faham. Yang lain faham Afifah. Cikgu tulis je. Kan tulis lagi senang faham cikgu. Cikgu tak nak setiap kali cikgu yang mulakan dulu. Cikgu nak kamu yang mula berfikir. Dia pun dah mula dah cikgu. Kamu tak mula lagi berfikir, Afifah. Dah mula dah tapi tak dapat. Kamu mula macam mana? Kamu bukan mula tunjuk jalan kira. Kamu mula mula meneka. Meneka tak dikira bermula. Meneka ialah teka-teki. Aduh. Okey, tengok ni. Betul tak Afifah? Ini satu titik di atas garis ni. Betul tak? Salah satu titik di atas garis hak merah ni. Betul tak? Betul. Okey, ini titik kedua ni. Betul tak titik di atas garis merah ni? Betul. Ni titik ketiga ni. Sama. Titik keempat ni. Sama. Titik kelima. Sama. Keenam. Sama juga. Sama juga. Ish, macam mana nak buat supaya kamu sebut tak sama? Sama. Awal sangat bagi jawapan. Sini, kat sini. Sama. Ni, Tak sama. sini. Sama. Sini, Sama. sini. Sama. Ideanya selagi mana titik tu di atas garis itu dan kita tahu koordinat, katakan titik ni, kita tahu salah satu daripada dua. Kita tahu kiri ialah X, kanan ialah Y kan. Maka kita boleh cari yang satu lagi. Kalau kita masukkan nilai tu dalam nama equation tu. Boleh faham ke tidak? Katakan kita tahu nilai X, kita masuk dalam X ni. Jadi Y ni ialah Y yang ni lah. Selesaikan nilai X dengan digit kat sini. Dapat nilai Y. Bubuh kat sini balik. Oh, faham. Uish, cepat sangat faham. Jangan cepat sangat faham. Lambat-lambat sikit. Titik ni, kita tahu nilai nilai, kita tak tahu nilai X. Kita tahu nilai Y sahaja. Boleh tak cari nilai X? Boleh. Nak buat macam mana? Ubah tempat. Buat tempat mana pula? Ambil nilai Y lah kan. Masuk dalam ni lah. Hak garis yang melalui titik dia tu. Dapatlah kita cari yang satu lagi. Depa ada dua beradik ni je. Ya ampun. Dua beradik ni je XY. Dalam setiap rumus apa? Dalam setiap equation straight line memang ada dua beradik ni je, X dengan Y. Memang ada dua beradik tu je. Ni. Ada dua beradik ni je. Kan? Ada dua beradik ni saja. Ada dua beradik ni saja. Mana ada beradik yang ketiga? Depa dua beradik je. Tahu salah seorang, akan tahu salah seorang lagi. Ada dua beradik je. Memang sampai ke sudah ni, kamu akan jumpa dua beradik tu je. Dua awak yang payah sangat nak cari depa. Kan? Ni semua ni dua beradik tu je. Kan? Selak lah muka surat berapa pun. Semua sama je. Memang dua beradik depa je. Kan? Faham cikgu. Lo
Mana tak boleh. Ampun. Dua adik depa je. Kamu pusing lah macam mana. Diketahui kata kamu nak terima X ni sebagai apa? Adik je. Y ni kakak. Kalau tahu nilai adik, dapat cari nilai kakak. Kan? Tahu nilai kakak, dapat cari nilai adik. Tahu nilai adik, dapat cari nilai kakak. H. Tapi dengan syarat depa dua tu, rumah depa dua tu kena dilalui oleh garis yang kita nak masukkan nilai depa dalam apa equation tu. Okey. Macam ni, depa dua ni, adik-beradik ni. Titik ni tak bolehlah kita buat masuk nilai depa ni, salah seorang ni ke dalam garis ni. Sebab apa? Tak boleh kita masuk dalam rumus ni sebab apa? Afifah. Lagi lain. Sebab titik ni tidak dilalui oleh garis ini. Kan? Jadi tak boleh lah kita nak cari nilai satu lagi pakai titik yang tak lalui pada garisnya itu. Salah lah. Dah berapa nilai K? Kan? Kamu tak tahu nilai K. Siapa pun tak tahu. Dia mula bina balik dia punya koordinat kan. Kalau dia pintar pada X dan Y, semestinya wajib kita tahu satu daripada dua. Kalau dia pintar dekat paksi X, kita akan tahu kakak. Okey. X ni adik kan? Okey, garis ni, garis lurus pintar kat tempat adik ni, kita akan tahu nilai kakak. Tak payah diberitahu. Dan sebaliknya, kalau garis ini pintah di paksi Y, kita akan tahu nilai adik tanpa perlu diberitahu. Sentiasa kosong ni. Okey. Sepanjang paksi Y ni, X sentiasa kosong. Sepanjang paksi X, Y pula sentiasa kosong. Jadi takkan tak boleh nak isi dalam koordinat tu. Kan? Lepas tu bacaan berikutnya, dah tahu nilai kakak, takkan tak boleh cari nilai adik. Kan? N bro, N. Afifah, cari nilai N. Hello, Afifah. Say something. Aduh, Afifah ni. Ya, cikgu. Cari nilai N. Gerakkan tangan lah, kira. Fikir lah, pukul otak. Fikir macam mana nak cari nilai N. Sepatutnya buat apa dulu. Kemudian diikuti apa. Di pertengahan apa. Di hujungnya apa. Fikir lah, Afifah. Kamu tak berfikir. Matematik kena berfikir lah. Fikir, cikgu. Dapat dah nilai N. Tak boleh duduk tunggu situ sampai N ni dia kata bosan betul orang ni duduk tunggu. Aku bagilah, aku keluar sendiri nilai. Keluar sendirilah nilai, tulis N ni pun tulis kat tepi tu. Takkan nak tunggu dia lagu tu. Kamu tunggu N tu sampai kiamat lah kamu tunggu. Tak ada siapa nak bagi jawapan lah. Dia sendirilah kena bagi cari jawapan. Dah dapat belum? Kau tak tahu nak mula fikir macam mana? Macam mana nak bermula? Tak tahu, blur je tengok N tu. N tu duk pusing dalam kepala. Wiau. Aduh. Nampak? Cuba cerita step pertama nak buat apa dulu, Afifah.
Afifah. Semua orang menantikan kamu ni. Ada. Nak. Syamimi. Hello? Aida? Ya. Macam mana nak cari nilai N? Mula-mula Boleh harap ketiga kamu ni sajalah. Balik-balik tiga orang yang sama. nilai Y tu kan kalau dekat N tu, Y tu kan sama dengan kosong. So kita kena cari nilai X tu lah. Okey, maknanya X. pasang koordinat dulu kan? Okey. Sebab duk kat X. garis adik ni, maka nilai kakak kosong bagus. Kita nak cari nilai X. Okey. Kosong. X ni X. mewakili N kan? X Hmm. ialah nilai N. Okey, lagi. Lepas tu masukkan dalam equation 2x tambah 3y sama dengan 6. Kenapa kamu pilih garis ni? Punya equation. Sebab tu dia punya equation Bukan. kan. Sebab yang tu dia punya straight line. Bukan. Malah yang tu. Sebab titik koordinat ini N Ada dekat straight line tu. adalah dilalui oleh garis lurus ini, straight line ni dengan equation ini. Okey. Betul? Lepas tu 2x tambah 3 dalam kurungan kosong sama dengan 6. Okey, jadi idenya ambil nilai yang telah diketahui kakak atau adik, buat masuk dalam ni. Okey. Maka kita dapat cari nilai satu lagi. Okey. Tu Lepas tu teruskan. buat algebra. Okey, buat algebra. 2x sama dengan 2x sama dengan 6. Okey. bahagi, lepas tu dapat nilai x sama dengan 3. So n sama dengan 3. Okey, itulah dapatnya n sama dengan 3 lah sekali tu ideanya. Kita kaitkan sampai dapat jawapan. Okey. Itulah cara nak jawab soalan ni. Sekarang Cikgu. kamu ya. Nak tanya yang soalan AH tu kan. Boleh kalau jalan kira dia, kita buat apa ni? Kan untuk equation Y sama dengan X tambah 2 tu, gradient dia mesti sama dengan 2X tambah 3Y tu. Apa dia lagi sekali? Kan dia pun dekat garisan Y tu dia pun macam bersentuh kan. Gradient maknanya gradient dia pun mestilah sama kan. Gradient, maksud kamu gradient garis ini adalah sama dengan gradient garis ini kah? Tak sama. Ya. Garis ni kan condong ke arah kiri. Garis ni gradientnya condong ke arah kanan. Jadi tak boleh pakai. Okey. Ya. Okey. Ada satu cara lagi nak cari nilai H tanpa ambil nilai kakak atau adik bawa masuk dalam kedua-dua ini punya equation. Kamu tahu apakah cara itu? Kamu dah buat dulu masa tingkatan 1. Ialah simultaneous linear equation. Ingat lagi? Simultaneous linear equation. Yang masukkan tu ke? Yang mana? Sekejap. Hello. Ya, yang masukkan tu ada dua persamaan kan? Lepas tu di-combine. Masukkan 3 dalam apa-apa tu Ya. Okey. Kamu tak percaya buat memang akan dapat koordinat ni. X sama dengan 0, Y sama dengan H tu. Apa yang dapat tadi? H tu 2 ke? Sama. Boleh juga
Tapi pasal dah ada jalan pendek, buat pun nak pergi jalan panjang lah kan. Tapi kena tahu jugalah jalan panjang. Backup kot jalan pendek tak tahu. Okey, boleh Boleh. Nak cikgu tunjuk lah simultaneous linear equation tu. Boleh je. Tengok betul tak H dapat yang sama. Matematik pusinglah kot mana, dia tetap akan dapat jawapan yang sama. Kalau matematiknya itu betul lah. Matematik yang diajar selama ni memang mungkin berbeza jalan, tapi matematik tak pernah menipu. Matematik memang pastinya memberikan jawapan yang sama. Itulah dipanggil matematik. Okey, tengok cikgu buat Okey, ini equation 1. Okey, ini equation 2 Jadi 2x tambah 3y sama dengan 6. Okey, equation 1, equation 2 ini y equal to x plus 2. Okey, equation 1 ni equation 2 kan. Kamu nak guna kaedah apa? Equation 1. Bukan. Nak guna kaedah substitute atau penghapusan? Eliminate. Substitute Okey. Tengok ni. Kita ambil 2 masukkan dalam 1. Sebab 2 ni dah elok dah. 2 ni dah elok dah. One of the variable sudah menjadi subjek. Okey, jadi kita nampak ni y ni adalah y yang ini Tapi kita tak akan ambil y ni masuk dalam y ni, salah. Kita akan ambil komponen y ni, hak belah kanan ni semua ni. Okey. Masukkan dalam y ini. Okey, jadinya maksudnya 2 into 1 macam tu yang kamu belajar dulu jadi teruskan 1 ialah ni salin semua ni 2x tambah 3y sama dengan 6. Okey, kemudian teruskan 2x tambah 3. Okey, kali tambah ni 2. 3y ni kita gantikan dengan apa? Ini Equation 2. Ya. X plus 2 equal to 6. Cakap yang cikgu tulis ni betul tak? Ke ada yang salah? Betul. Betul Jadi kita teruskan. Yalah, kalau kita dah agak dah. Kalau kita teruskan last kali dapat apa? Kita akan dapat nilai X. Kemudian nilai X tu kita ganti ke dalam mana-mana salah satu. Kita teruskan akan dapat nilai apa pula? Akan dapat nilai Y, nilai kakak. Ni adik adik saja ada dalam ni. X ada adik je. Okey, dah dapat adik, buat masuk nilai adik dalam mana-mana rumus untuk dapat cari nilai kakak pula. Boleh faham ke? Boleh. 2x tambah 3 darab x. 3x. Okey, 3 darab 2. 6. Ni pasal adik yang sama kan. Takkan tak Ya, boleh combine tak balik apa. badan dia. Kena combine balik badan dia. Jadi 5x Tambah tambah 6. dengan 6. Okey. Tambah 6. Okey. Jadi teruskan. Nak dapat nilai x. 6 bawa pergi sana. 6 tolak 6. Okey. Jadi 5x sama dengan 6 tolak 6 berapa? Kosong. X sama dengan 0 bahagi 5. 5. Kosong. Kau kena tukar integer. Ini 5 ni positif kan? Hantar pesanan. Tak kena. Kenapa tak kena pula? Sebab dalam pendaraban bahagi integer tak ada ni. Tak perlu Tak tukar kena apa. integer. Macam mana Cikgu kamu boleh. boleh? Kamu memang mengantuk semalam. Okey Lebih baik kamu tidur awal.
dan bangun awal, boleh study pukul 3-4 pagi daripada kamu tidur lambat. Nanti kamu dah confuse integer. Okey, 0 bagi 5. Kosong. Okey, 0. Itulah jawapan dia, betul tak? Tengok ni. Tu kan 0. Kita faham apa? Dengan melakukan ini kita dapat apa? Dengan menggabungkan dua persamaan ni, equation, kita akan dapat apa? Dapat hasil X. Dapat koordinat titik pertembungan dua garis itu. Dapat titik koordinat. X sama dengan apa? Dan sekali kan kita akan dapat X sama dengan apa kan? Memang ada dua beradik ni je. Ada nilai X dan ada nilai Y saja. Okey. Ada nilai Z ada. Z, P, Q, R ada. Tak ada. Jadi menggabungkan kedua ini, last sekali dapat nilai X dan nilai Y itu. Habis nilai X dan Y itu memberitahu apanya? Dia memberitahu nilai pertembungan dua garis tu, titik ni, koordinatnya. Titik koordinat pertembungan ni. Jadi X sama dengan 0, betul lah. Ni X sama dengan 0 ni. Habis nilai H berapa? Kalau melalui ni, macam mana nak dapat nilai H? Iaitu diwakili oleh Y kan. Macam mana nak cari nilai kakak dia? Kita tahu nilai adik. Macam mana nak cari nilai kakak dia? Masukkan, ambil balik yang yang nombor 2 tu. Y sama Dua dengan boleh, 0 satu pun boleh. Mana-mana salah satu pun boleh. 2 mudah lagi. Sebab kamu pilih 2 sebab ia mudah lagi. Gitulah. Okay, mudah nak lakukan pemindahan algebra. Jadi gantikan X sama dengan 0 kat sini. Jadi kita dapat apa? Y sama dengan 0 tambah 2. Okey, betul? 0 tambah 2? 2 saja. Itulah dia. Okey, itulah nilai 2 tu kat H ni. Titik koordinat untuk Y. Okey. Cakap. Okey, lagi kat mana lagi? Nak tanya apa lagi? Ni apa dia? Ni nak buat ni? Kau dah tahu dah? Tak payah buat lah. Ini yang hak sebelumnya tu dah buat. Jadi nak tahu sama ada the point lies on whatever the straight equation of straight line. Kamu cuma substitute lah kan nilai. Lepas tu tengok kiri sama dengan kanan tak? Kan? Last sekali nilai. Kalau tak sama tu maksudnya titik tu tak betul-betul berada atas equation tu, atas straight line. Kalau sama maksudnya, kalau kiri sama dengan kanan maksudnya titik tu memang betul-betul berada di atas straight line tu. Okey, boleh? Boleh. Cikgu jawab soalan kamu, cikgu pula mengantuk di pagi hari ni. Tengah hari dah lah cikgu. Yalah. What do you understand about the gradients of parallel lines? Kira sama. Cepat sangat. What do you understand about the gradients of parallel lines? So now we got two parallel lines. Oh, Dia gradient akan sama. Okay, tengok semua ni kan condongnya sama kan? Tidak? Semua condong dia sama. Habis dia punya gradient dia sama tak? Sesama mereka. Sama. Pastinya sama. Walaupun apa? Walaupun nampak sengit. Walaupun tak sama. Walaupun depa pintas, depa intercept dekat
Y and X axis dekat tempat lain. Macam garis ni, dia pintas dekat 2 dan -1 kan. Tapi garis ni, dia pintas dekat 4 dan 2. Okey. Tapi apa? Tapi nilai gradient dia sama kan. Nilai M tu sama sebab dia punya condong tu sama dah. Kan? Nilai condong dia tu ni kan sama. Okey. Sama, tengok. Sama. Tengok. Sama. Okey, semuanya sama. Bawah ni pun sama. Okey, ni pun sama. Okey. Okey, sama. Bukannya lain macam ni ke, macam ni ke. Okey, jadi ideanya gradient tak bergantung pada mana garis tu duduk. Bintang kat mana, dia tak bergantung. Gradient cuma bergantung pada sejauh mana dia sengit. Kalau semua sengit tu sama, membuahkan nilai gradient yang sama lah. Boleh faham ke? Boleh. Kenapa tiba-tiba dia nak bagi tahu macam ni pula? Dia nak buat, kalau kamu nak tahu trik dia nak buat keadaan kedua pula. Lagu ni cerita dia. Dia akan bagi semua komponen kat sini. Dia akan bagilah nama apa nama. Nama garis lurus apa semua ni. Tiba-tiba ada satu maklumat yang kita tak tahu. Yang dia tak bagi dekat garis ni. Maklumat itu ialah nilai kecerunan garis ni. Dia tak bagi. Kita perlukan nilai M garis untuk kita nak selesaikan apa-apa operasi pengiraan kat garis ni. Untuk kita cari nilai X apa, nilai Y apa. Tapi dia tak bagi nilai M ni. Sudah nak ambil kat mana nilai M ni? Ambil kat garis lagi satu. Rupanya dia bagi. Tapi kat sebelah ni, garis ni dia bagi pula nilai M. Kan? Jadi apa kena mengena M ni dengan M garis ni? Sama. Sama. Rupanya soalan dia buat trik. Dia sembunyikan nilai M yang kamu perlukan dekat garis satu lagi. Oleh kerana condong mereka dua ni sama, parallel. Masakan kamu tak mendapat idea nak kebah nilai M kat sini, buat masuk kat sini. Lalu selesaikanlah apa pun nak diselesaikan kat sini. Boleh faham ke tidak? Boleh. Dia trik nanti Tengok. Okey. Semua ni di tempat yang berlainan. Tapi apa yang sama? Kalau kita tengok, cuba tengok persamaan apa nama? Kecerunan. Persamaan linear depa punya nama equation depa. Cuba tengok sama tak? Ini 2 y sama dengan 2x tambah 4. Yang ni y sama dengan 2x tambah 2. Lain kan? Ini sama dengan 2 y sama dengan 2x. Semua lain ni. Habis kecerunan sama tak? Kecerunan sama kan? Walaupun mereka berbeza nama, mereka berbeza pintasan. Okey, pintasan y. Tengok. 4 ni sebab 4 ni pintas 2 ni sebab 2 ni pintas kat, maksudnya pintasan belakang ni kita nak cerita pintasan kat y sahaja, bukan dekat x, bukan dekat x okey. Tapi mereka semua walaupun berbeza orang, tapi depa share benda yang sama. Apa dia? Gradient. Gradient kecerunan. Maksudnya salah satu garis boleh pakai apa nama? Gradient daripada garis-garis hak lain. Banyak mana depa nak pakai. Okey. Selagi mana semua garis itu mestilah parallel. Maksudnya condong yang sama. Jadi semua garis ni boleh pakai gradient yang sama. Faham tidak? Okay, jadi in general, straight line have the same gradients or parallel. Okay, try buat ni. Example 8. Determine whether the straight line y blah 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 is parallel to the straight line blah 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 blah. Ni macam mana kamu nak buat? Macam mana nak buktikan straight line ni
equation ni adalah parallel kepada straight line equation yang kedua. Adakah kamu akan keluarkan kotak apa? X, Y, cari dua koordinat, kemudian keluarkan kertas graf, bina graf, lepas tu lukis straight line setiap dua ni. Okey. Ini lukis straight line dia, ini lukis straight line dia atas kertas graf. Lepas tu kamu pun tengok depa ni selari atau tidak. Takkan kamu nak buat macam tu kan? Lah, Itu boleh juga buat, tapi jalan panjang lah. Habis macam mana nak tahu tanpa lukisan? Jalan pendek macam mana kita nak tahu? buat Y sama dengan MX tambah C, lepas tu cari gradient. Okey, lepas dapat gradient nak buat apa? Tengok sama ke tak, kalau sama lah. Ya, begitu. Bagus. Macam tu. Maksudnya, yang ni aturkan kepada Y sama dengan MX tambah C. Yang ni pun kita buat yang sama. Aturkan kepada Y sama dengan MX tambah C. Kemudian kita detect apa nilai M sini. Dan kita detect juga apa nilai M kat sini. Kita bandingkan kedua-dua nilai M itu. Betul tak? Dan bila kedua-duanya nilai M tu sama, maksudnya kecerunan mereka dua sama. Dan kecerunan mereka dua sama pula bermaksud apa dia? Parallel atau tidak? Parallel. Parallel lah. Jadi kita patah balik gitu je pemahaman. Senang. Jadi apa lagi? Jalan. Carilah nilai M. M mana? M ni lah. M ni dah M ni. Kecerunan. Oh, sama lah 3 dua-dua. Kamu tengok hak ni. Kamu Tak, buat saya sendiri. fikir. Tak, cikgu ni. Yalah. Okey. Kita jumpa Jadi ni apa yang apik dengan X tu adalah nilai M dengan syarat Y sama Y hanya dirinya saja alone. Dan ini tak berada dalam susunan apa? Susunan MX. ya, kena pindah NX pindah ke tengah. Okey, 9 ni tolak ke belakang sekali. Okey, tapi ada dua apik dengan Y ni. Kita nak Y saja, tak nak dua ni. Bahagi. Hantar negatif 2P bawah. Okey, sebagai hasil bahagi. Jadi, masa itulah kita, lepas kita dah simplify semua ni, okey, baru kita dapat tentukan mana ni apa yang apik dengan X. Ialah 3 kan. Nombor yang apik dengan X ni. Maka 3 ni lah adalah gradient. Jadi ia memberitahu apa? Last kali kita dapat 3 kan. Maksudnya kemudian kita bandingkan lah gradient tu, tengok sama tak. Jadi kalau sama nilai dia dengan garis lurus satu lagi, jadi ideanya kedua-dua garis itu adalah parallel. Senang je. Ngantuk lah pula. Cikgu buat atas soalan malam. Tidur pukul 1.56. Atas soalan fizik online. Lepas nak buat secara online. Ada. Okey, boleh Afifah boleh? Macam Mimi? Minyak ke? Boleh. Jannah? Syah? Syah ni bila join ni? Dulu tak wujud pun Syah. Kau wujud, cikgu tak pasal. Kau ramai join ni. Apa kata tulis nama dulu untuk kehadiran ni. Oh, sejak dia ambil kehadiran dah semakin ramai. 17 orang. Okey, kehadiran lai. Isra ada. Isra ni misteri. Isra ni pergi ke Mi'raj kot.
Itu pasal Isra Mi'raj. Isra, say something. Isra duk baring apa? Duk main dia punya apa nama tu? Apa finger apa tu? Music tu. Madiha. Okey Madiha. Okey. Okey. Kucing sihat kucing? Sihat. Ada yang demam-demam tak? Tak ada. Hari tu dia sakit, lepas tu dia okey dah. Oh. Okey. Kamu bagi makan apa kucing? Makanan Whiskas jenis lah? dia hari tak. Yang jenis Dia basah biskut tu. juga tapi bukan biskut lah. Apa cakap ni? Tak. Dia Biskut dia kerah. jenis whiskas lah. Dia whiskas tapi bukan jenama whiskas lah. Oh, ya. Okey. Atikah, okey Atikah. Senyap je Atikah. Okey. Okey, at least ada jawab juga Apa lagi Kamu Atikah dekat kelas real dengan kelas maya sama je. Senyap Say something Okey. Tidaklah kaku pengajaran cikgu ni Seorang-seorang cikgu duk berasa macam duk cakap seorang-seorang. Bukankah kami pun cakap sekali ke cikgu? Kenapa cikgu seorang pula? Muncullah ada covernya Aini, Aida dengan siapa? Madiha. 3 orang ni je. Heroin. Hero dah tak wujud dah hero. Ke mana pergi hero tak tahu. Hero dah tak jadi hero lah, jadi zero. Okey Dia apa dah? Lagi 7 minit. 23 minit. Okey. Cuba buat hak ni pula ni. Example 10. Okey, example 10. Maria, how about you lead us? Suruh Yang 3 mana? kamu sajalah. Ni example 10. Tak boleh nak suruh orang lain. Boleh. Okey. Cuba bacalah soalan tu. Dia kata, Dia kata- function kita kira benda ni Ya. Apa function? okey, function kita nak kira ni dia nak tengok dia katakan kita bincang tadi kalau parallel dia punya gradient akan sama. Lepas tu dia buatlah kiraan contoh dia bagi first ni 4x tambah 3y sama dengan 18. So kita nak cari dia punya equation yang format y sama dengan mx Ya. plus c tu kan. So Okay. kita kena tukar tu dulu untuk cari gradient dia sebab position dia yang tu. Faham Okay, tak kita okay. nak Ya, faham. faham. Lepas tu kira je macam biasa. Saya dapat lah. Okey. Jadi idenya kedua-dua ini kita kembalikan ke bentuk umum, Asal. general lah. Y equal to mx plus c itulah. Okey, lepas tu calculate the Lepas tu- value of h. Mana h yang ni? Lepas- Okey, lepas tu apa? Lepas tu kita Yang- tengok h ni duduk kat mana kan? Lepas kita susun tu, kita tengok h ni sebagai apa kan? Dia sama ada dia akan jadi sebagai M atau dia jadi sebagai C. Kan? Boleh faham tak? Dia jadi sebagai m. H tu akan terpelanting duk mana bila kita dah buat ni. Dia akan mana ni? Dia akan okey, kita tengok dekat Y ni tak ada apa nombor kan? Maknanya nilai H tak duduk situ lah. Dah tak ada apa nombor kat sini bila dah jadi dalam bentuk ni umum ni. Okey.
Nilai X ada nombor dia yang apit dengan dia. Jadi ideanya barangkali H akan duduk di tempat M ni. Okey. Atau kalau H tak duduk di tempat M ni, semestinya H duduk di tempat C ni. Kemudian bila H duduk kat M ke C, kita buat pula perbandingan dengan apa? Dengan nilai M atau C equation yang satu lagi tu. Okey, ingat ni. Kan? Lepas tu kita temukan pula M ni, temukan dengan M ni. Kalau dalam M ni ada H tu, tak apalah, temukan sekali. Jadi kita lakukan pemindahan algebra lagi, dapatlah nilai H tu. Kan? Kalau H tu duduk kat C, kita temukan dengan C kawan ni. Tak boleh, kita tak boleh temukan dengan C kawan ni. Sebab C dia pun lain-lain. Tapi yang ideanya kalau H ni duduk kat M tu, boleh kita temukan dengan kawan ni. Sebab mereka dua adalah parallel. Itu ideanya. Lepas tu bila selesaikan, yang ni kita dapat, ini dia punya gradient dia, negatif 4/3. Hak ni kita selesaikan macam biasa. Walaupun kita tak tahu nilai H tu apa, biarkan kita susun balik dalam bentuk apa? Dalam bentuk Y = MX tambah C lah. Lepas tu last sekali dapat apa? Ni nampak? Dapat ni. Okey. Dapat macam ni. Ni pun duduk H jugalah. Dekat C ni kan. Ni kan nilai C. Tak apalah, ni nilai C. Tapi berapa nilai M? Berapa nilai M? Selain daripada X kan? Selain daripada X, iaitu negatif 2/H lah nilai M. Ni nilai M berapa ni? Negatif 4/3. Kan? Jadi ideanya sepatutnya di sini pun negatif 4/3 lah kan? Betul tak? Jadi maksudnya nilai M ini sama dengan nilai M ini. Kemudian kita gantikan M ni sama dengan negatif 4/3 kan? Kita tembungkan lah. Okey. Kita ambil nilai M ni sama dengan M di sini kan? Jadi M1 sama dengan M2. Kan? Ni kira M1 lah, ni kira M2. Kemudian M1 kita ganti dengan komponen dia sendiri. M1 ialah negatif 4/3. M2 ialah negatif 2/H kan? Ni kamu tengok. Setiap kali memang macam tu, sama kan? Bila ada satu saja pun boleh ubah, kita boleh cari nilai pun boleh ubah tu. Yang satu tu saja. Dengan melakukan pemindahan algebra kan? Okey di H. Ini kita boleh flip flip ni. Sebab H duduk bawah, kita flip semua ni. Okey, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jadinya apa? Negatif 3/4 negatif H/2. Tengok H dah duduk atas. Kemudian kita flip kiri kanan pula. Tukar tempat. Okey, tukar tempat. Negatif H/2 sama dengan negatif 3/4. Kemudian pasal dua-dua ni negatif, jadi dua negatif ni boleh dihapuskan lah. Hapuskan dalam dua-dua ni. Jadi tinggal H/2 sama dengan 3/4. Boleh tak cari nilai H? Boleh Dua ni. Sebab apa hubungan 2 pada H? Ini Bahagi. Okey, bahagi. Ini 2 pada H. Ini Nur ini. Ya. Okey, apa hubungan 2 dengan H? Bagi. Jadi pindah sana perlu ubah integer? Tak perlu. Cikgu Okey. saja. Okey, sama dengan 3/4 darab 2 lah kan? 2 kan negatif 2.
Dua. Dua. Kan Dua. positif. Tak dua. Dia darab. Dia bahagi. Kan persoalan dia darab. Okey, kenapa tak tukar integer? Aida. Kan ni Sebab memang macam tu. memang memang macam tu ah. Kalau yang hubungannya darab dan bahagi, dia tak peduli integer kan? Dia cuma peduli darab. Kalau darab jadi bahagi, bahagi jadi darab ah. Okey, kecuali dia alone. Diri dia seorang-seorang saja dua kat sini kan. Dua pada H ialah dua tambah H. Bukan dua darab H. Bila pindah baru kena ambil tukar integer lah. Okey, boleh potong. Last sekali H jadi apa? 3/2. Itulah dia nilai yang nak disuruh kita cari. H sama dengan berapa dia? H sama dengan 3/2. Jadi kamu tengok balik liku-liku perjalanan ni. Apa idea dia lagi sekali? Apa idea dia? Kita nak dapatkan, kemaskan idea tu saja dalam kita punya kepala. Okey. Bila disebut dua-dua ni parallel, maksudnya kita aturkan ini supaya kita dapat nilai M. Lepas tu kita tembungkan nilai M tu. Maka dapat kita cari nilai H dengan melakukan sedikit algebra lah. Okey. Sampai situ sajalah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you, cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Ya.